Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus saja menonton siaran Ruang Bicara untuk malam ini, edisi hari Jumaat 25 September 2020 bersama-sama saya Ziana Nasir, hos anda untuk hari ini. Kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting berkaitan dengan Sabah negeri berdaulat. Kita jaga kita bah. Saya tak nak bagi panjang-panjang dari segi introductionnya sebab kita bawakan dua orang pakar yang akan memberikan lebih perincian berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan waktu ini. Kita bersama-sama Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir yang merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa dan pengajian strategik UKM. Assalamualaikum Dr. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merah malam ni. Cantik. Okey. Dan di hujung sana kita bersama-sama Lieutenant General Bersara Datuk Seri Zaini Muhammad Said, bekas Panglima Medan Tentera Darat. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk Seri? Baik, ya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi hadir untuk menjadi panel bagi program Ruang Bicara untuk malam ini. Dan kepada anda semua, anda boleh juga ikuti program ini melalui saluran Astro 502, Unify TV 631, My Freeview 121, juga boleh tonton melalui FB Live dan YouTube Bernama TV. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin soalan paling awal bersama-sama dengan Dr. Salah sendiri berkaitan dengan yang paling terdekat esok akan berlangsungnya PRU untuk Sabah sendiri, ya, PRN. Jadi mungkinlah sejauh mana Dr. Salah melihat dari segi perjalanan dari awal dan sehinggalah esok menanti hari untuk pengundi menentukan hak untuk memilih di Sabah itu. Okey, terima kasih. Untuk kali ketiga saya bernama. Sebenarnya saya melihat PRN Sabah kali ini agak istimewa. Istimewa kerana kita ada kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muda Yassin. Sekarang ini kita lihat banyak sekali parti-parti politik yang bertanding. Jadi saya dapat merasakan dan percaya orang-orang Sabah mempunyai banyak pilihan. Namun harus diingat ada 3 faktor yang akan mempengaruhi pengundi Sabah. Pertama, siapakah yang berjaya untuk meyakinkan pengundi Sabah berkenaan dengan pembangunan negeri? Kedua, bagaimanakah calon yang akan mereka pilih boleh dipercayai untuk membawa ruang dan suara orang muda Sabah? Dan yang ketiga, mereka mahukan hak Sabah yang seperti dijanjikan di dalam perjanjian Malaysia 1963. Jadi saya lihat banyaklah parti-parti politik ni berbagai-bagai, ya. Dan juga saya lihat ramai meletakkan calon-calon muda, ya, yang baru tamat belajar pun ada, yang dah tua pun ada. Jadi saya merasakan bahawa warna-warna PRN Sabah kali ini sangat berwarna-warni dan juga papan tanda parti-parti politiknya. Itu yang menarik perhatian juga. Ya, betul. Sebab ada kawasan yang dilihat agak suram sebenarnya, tapi ada kawasan yang memaparkan sesuatu yang luar biasa yang tak pernah kita lihat di tempat lain. Betul. Saya memang tertarik dengan satu poster. Kalau kita lihat Ketua Menteri Sabah sendiri, dia banyak kepada ciri-ciri soft, peace dan keharmonian. Tetapi ada satu parti, dia letak katak terbalik, kemudian letak panah perkataan itu saya rasa sangat istimewa untuk memberitahu rakyat bahawa janganlah pilih mereka yang keluar daripada parti mereka yang asal, kemudian hanya mengikut flow kan politik, maka jadilah anggota parti politik yang lain. Saya rasa itu mesej yang kita di Semenanjung belum dapat buat lagi lah. Apa yang mereka dah buat. Ya, itu secara simboliknya lah kan, apa yang mereka cuba gambarkan. Okey, dalam masa yang sama juga kalau kita melihat kepada sejarah kemasukan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia, mungkin di sini Dr. Salah boleh jelaskan dengan lebih terperinci. Okey, kalau kita lihat bahawa sebenarnya Sabah sebelum bersama perjanjian, sebelum memasuki perjanjian Malaysia pada 9 Julai 1963 di London, dia dikenali sebagai Borneo Utara. Ya, jadi apabila British mengadakan Suruhanjaya Cobalt, ya, yang mana dipenguruskan oleh Lord Lansdowne, maka majoriti mereka ingin memasuki Malaysia pada itu Persekutuan Tanah Melayu. Jadi bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu ini, Sabah ataupun dikenali sebagai Borneo Utara, Sarawak dan Singapura pada ketika itu menandatangani perjanjian pada 9 Julai 1963 di London, yang perjanjian itu ditulis di dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu. Tetapi yang akan prevail adalah bahasa Inggeris. Ya, dan kemudian UK ataupun United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland telah pun mendaftarkan perjanjian ini di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 September 1970. Jadi oleh itu pada saya termeterailah satu persekutuan yang dikenali dengan nama Malaysia. Jadi di situ harus difahami pada mula MA63 ini, Sabah ataupun North Borneo itu selepas ditandatangani bertukar menjadi Sabah, dan mereka adalah rakan sekutu
kepada Persekutuan Tanah Melayu, ya. Jadi maknanya darjat mereka pada ketika itu dianggap sebagai the whole Tanah Melayu tu sama dengan Sabah dan Sarawak dan Singapura. Apa Singapura keluar dan tidak ada lagi, maka mereka pada kedudukan yang sama. Namun ada perubahan yang dibuat pada peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan, yang mana kita telah meletakkan Sabah dan Sarawak ini sama dengan semua negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Jadi di situlah pada saya bermulanya cabaran Kerajaan Persekutuan untuk membawa Sabah dan Sarawak ke arah memacu kecemerlangan bersama Malaysia ini. Okey, baik. Selain daripada itu, kita melihat juga dalam konteks Sabah itu sendiri daripada PRN, ada kaitannya juga dengan isu-isu keselamatan, sebab saling berkaitan di antara satu sama lain, isu kestabilan politik itu sendiri dan juga ekonomi. Berbalik kepada Datuk Sri Zaini sendiri, apakah kepentingan dan juga kedudukan strategik Sabah dari segi keselamatan? Kita ni sebagai satu negara, semuanya oleh sebab kedudukan geografi kita membuatkan kita satu negara yang begitu strategik di dalam Tenggara Asia ni. Sabah lagi sekali lagilah strategik. Dia bersempadan dengan Filipina dan juga dengan Indonesia dan juga menghadapi Laut Cina Selatan, di mana dalamnya ada tuntutan bertindih, tuntutan pulau yang dipercikaikan dan sebagainya. Jadi Sabah, lepas tu Sabah dengan landmass dia dalam kawasan dia begitu bermakna bagi negara kita pada keseluruhannya. Jadi membuatkan Sabah mendapat perhatian bukan saja orang kita di Semenanjung, tetapi daripada masyarakat global, terutamanya kuasa-kuasa besar, sebab kedudukannya begitu strategik. Sabah daripada dulu formation pembentukan Malaysia sudah berhadapan dengan ancaman. Ancaman daripada selatan Filipina memang tetap ada daripada dulu, tapi masa pembentukan Malaysia konfrontasi di mana kita terlibat untuk mempertahankan Sabah. Jadi itu menunjukkan betapa konfrontasinya Sabah bagi negara. Itu pada tahun berapa, Datuk, masa konfrontasi 63-66, dia tamat 66 dalam bulan Ogos. Jadi kita terpaksa deploy kat sana. Dan saya sendiri deploy di Pulau Sebatik yang lebih. Yang pulau itu dibagi dua. Jadi sempadan tu kita kena jagalah. Okey, dan terlibat secara langsung juga menerusi Special Force, Dulu saya askar Melayu, tapi terlibat dalam pertahanan dengan di sempadan dan terpaksalah menerima tembak tekan, tembakan meriam, mortar dia, dan kita balas-balas tembakanlah, dan juga membuat gerakan ofensif atau agresif ke seberang sana. Elok juga rasanya, alang-alang kita dah ada Datuk Sri Zaini di sini, kan mempunyai pengalaman yang cukup luas sendiri dari segi aspek keselamatan dan sebagainya, dan pernah berada di Sabah itu sendiri. Mungkin ramai juga yang tidak tahu, khususnya masyarakat umum yang sentiasa hanya mendengar, menonton dan sebagainya. Mereka tak tahu dari segi operasi yang orang tak faham. Kenapa tiba-tiba perlu tembak macam tembak kosong saja? Mungkin di sini Datuk Sri boleh perjelaskan sedikit. Jadi ini satu masalahnya, kita ada peranan kita. Dan seperti yang saya selalu beritahu kepada ramai lah, jika tentera itu melakukan satu benda itu, dia tidak melakukan tanpa sebab. Dia ada tujuan dia, ada sebabnya, untuk memenuhi kehendak-kehendak operasi. Jenis operasi itu pelbagai, bukan hanya kita menyerang, kita mempertahan, dia ada deception operation, dia ada macam-macam operation, harassment, bagai-bagai, dan berbagai-bagai. Show of force pun satu juga, tunjukkan kekuatan. Sebagai satu contoh, masa Datunya kes kan, ramai orang mempersoalkan kenapa kita tembak je, mungkin membuang peluru atau menembak sasaran yang mungkin tak ada. Salah, sebenarnya ada sasaran, ada yang kena. Kedua ialah kita bila menghadapi ancaman tu masa dulu, kita akan pandang ancaman yang ketika semasa itu kita terpaksa baca, mungkin tak ada ancaman yang akan mendatang selepas advance force atau kumpulan hadapan ni sudah bertapak, kumpulan yang lain akan masuk. Kita nak menghalang bukan hanya kumpulan ni, tapi juga untuk deter atau menakutkan kumpulan yang ingin datang. Mungkin state player atau tidak, tetapi kita perlu berbuat sesuatu. Jadi itu
salah satu sebab mengapa dilakukan macam masalah Datuk tembakan dan serangan jet. Dan mungkin di sini juga Datuk Seri boleh kongsikan pengalaman Datuk Seri sepanjang berkhidmat di Sabah itu sendiri kan. Pengalaman mana yang paling tak dapat dilupakan dan meninggalkan kesan cukup mendalam sampai ke hari ini? Satu, pasal itu pertama kali saya diatur gerak ke Sabah sebagai sebahagian Malaysia. Saya tertarik dengan rakyat dia yang begitu kerja keras, yang begitu lasak, yang begitu tahan dan bersemangat tinggi. Dan satu lagi saya lihat mereka tu bersatu. Bersatu, dia tidak pandang kaum sangat. Ya. Dia memang kerja kuat dan saya tahu tu juga bukti kan sebab askar-askar saya, masuk askar saya dalam gerak khas. Ialah mereka tu memang hadi, memang kuat, tahan, lasak dan memang bagus. Begitu taat dan setia. Itu satu yang saya tak boleh lupakan. Dan bila sampai ke sebagai pegawai muda sampai ke Sabah, berasa satu penghormatan untuk mempertahankan bumi yang telah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Itu saya tidak boleh lupa. Dan ketiganya saya lihat kawasan dia lah, persekitarannya yang begitu merangsangkan, menarik, laut dia dengan pulau dia, dengan orang gunung ganang dia. Satu perkara yang saya tak boleh lupa. Ya, okey. Dan kalau kita berbalik juga sebab kita dah dengar apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zaini tadi kan tentang keistimewaan juga disentuh orang Sabah yang cukup bersatu padu dan sebagainya. Kepentingan dan keistimewaan Sabah dalam Malaysia, apakah kepentingannya? Keistimewaannya secara peribadi dan juga berdasarkan kajian, pemerhatian dan sebagainya, Doktor. Okey. Sabah ni kalau ikut kajian strategik, ramai orang kata walaupun dari segi ketenteraan dan juga dari segi kita di Malaysia ni dia yang unik sebenarnya, tetapi dari kajian strategik dia tak begitu, sebenarnya dia tidak begitu bermanfaat kerana dia berhadapan dengan negara-negara seperti Indonesia, Brunei dan Filipina, terutama Filipina kerana kawasan di bawah selatan Filipina ini kawasan bergolak sehingga ke hari ini. Tetapi saya, pandangan peribadi saya dan juga kajian pembangunan yang dibuat di negeri Sabah, yang saya sendiri menjadi ketua research tersebut, saya dapati bahawa Sabah ini dia sangat berpegang kepada apa yang dia mohon sewaktu dia mahu memasuki Malaysia. Jadi seperti yang Datuk Seri katakan tadi, mereka tak melihat res. Malah kalau kita lihat, mereka mohon jaminan dan hak rakyat mereka. Ada 5 perkara yang membezakan mereka dan Semenanjung Malaysia. Pertama, mereka kata Islam adalah rasmi persekutuan dan dikecualikan ke atas Sabah dan Sarawak. Itu sebab kalau kita lihat di Sabah dan Sarawak tu bukanlah satu yang terkejut tengok cousin dia atau sepupu dia orang Kristian kahwin dengan orang Islam atau kahwin di gereja orang pakai tudung pergi. Kita di Semenanjung mungkin macam agak terkejut macam kenapa boleh pergi gereja dan sebagainya. Tapi di Sabah tak ada masalah. Kemudian dia kata bahasa Melayu adalah agama rasmi persekutuan tetapi dimohon dikecualikan untuk acara rasmi di Sabah dan Sarawak. Maknanya di Sabah lah. Dan juga dia mohon juga pendidikan, ya, di mana dia mohon untuk dia menilai sendiri dengan kawalan kementerian, tetapi dia mohon terutama sekolah-sekolah mubalik wujud lagi di Sabah, ya, yang menggunakan bahasa Inggeris. Kemudian kita minta dia kata dia nak kerusi di parlimen sebanyak 16 dan kemudian dia kata bahawa bidang kuasa immigration mesti berada di bawah dia. Itu Sabah dan Sarawak. So kita pun kita lihat immigration mereka, kita susah nak pindah akta immigration sebab immigration Sabah tersendiri bahawa ordinance-nya, begitu juga Sarawak, dan kita di sini makan akta immigration. Jadi pada saya itu istimewanya dia. Dia ada hak dia sendiri untuk dia memajukan negara dia ataupun memajukan negerinya. Cuma pada saya isu yang berbangkit ialah peluang. Okey, peluang Peluang. Okey, kita sambung kejap lagi pasal peluang tu sebab sekarang ini kita buka juga talian kepada penonton kita, andai kata ada sebarang pertanyaan, pengalaman dan sebagainya. Tapi biar secara harmonis saja, anda boleh telefon kami 0326979767 atau 269768. Dan sekarang ini kita ada pemanggil dari Negeri Sembilan, Encik Abdullah Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Abdullah, teruskan. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya. Silakan. Ada soalan ke ataupun nak bagi pendapat? Ada dua perkara lah. Okey. Boleh teruskan. Kepada ahli panel, pertama sekali nak dapat pencerahan daripada ahli panel. Ni tentang rakyat Filipina ada 2 kerakyatan ni, macam mana ni? Ni ramai sangat ni 2 kerakyatan. Mereka pergi ke Sabah, dia kata dia rakyat Malaysia.
dan dia merasakan bahawa Sabah tu sebahagian daripada Filipina. Jadi dia pakai dua kerajaan. Dan lagi satu tentang semangat kenegerian Sabah ni terlalu kuat lah. Sabah persabahan dan sebagainya. Jadi untuk election ni saya rasa Sabah persabah ni kenegeriannya terlalu kuat. Dan juga sejak tahun 63 lagi Sabah sejak masuk Malaysia, dan nampaknya pembangunan terlalu slow, terlalu perlahan, walaupun dia dah janji macam-macam. Jadi agaknya minta pandangan daripada ahli panel apakah yang terjadi di Sabah. Itu saja, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdullah. Itu dia ada dua perkara lah. Yang pertamanya berkaitan dengan isu kerakyatan, dua kerakyatan. Dan yang keduanya berkaitan dengan dikatakan mempunyai semangat kenegerian yang terlalu kuat. Jadi mungkin di sini boleh berikan sedikit komen balas, Doktor. Memang saya memang baru nak sentuh tentang dual nationality ni. Kita Malaysia tak pernah mengiktiraf dua kerakyatan. Tapi harus diingati kita telah memberikan kebanyakan pendatang untuk bukan nak menaturalkan dia, tetapi untuk mengetahui dia ni daripada Filipina, kita guna borang immigration 13 tapi dia banyak disalahgunakan. Ya, dan harus difahami juga ada sindiket yang menjual kad pengenalan. Dan ini bukan kali pertama. Malah kita pernah ada melakukan Suruhanjaya Diraja pun untuk memastikan siapakah yang melakukannya. Dan saya sudah pasti didalangi oleh orang politik. Cumanya kita perlukan bukti yang kuat untuk mengatakan siapakah yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini dengan keadaan geografi Sabah yang yang pada saya tidak begitu membangun, dia menyenangkanlah perkara-perkara begitu saja. Dan kalau kita lihat sempadan perairan Sabah dan Filipina itu sendiri memang membolehkan perkara itu berlaku. Sebab sindiket boleh buat, ya. Dan saya rasa inilah yang membawa kepada berlakunya korupsi di dalam agensi kerajaan yang membantu kepada perkara tersebut. Ya. Dan kalau kedua yang dikatakan tadi semangat kenegerian tu, macam saya katakan, dia mohon untuk diri dia, untuk negeri dia. Jadi dia dah awal-awal cakap yang ini untuk saya. Jadi kita bersetuju untuk itu, maka of course lah pada saya apabila berlakunya PRN ini, dia mengembalikan sebab ahli politik akan buat apa saja untuk rakyat ingat kita masuk Malaysia 1963, ini permintaan kita. Jadi ahli politik memang bijak untuk memainkan isu-isu begini supaya rakyat rasa okey, saya rasa dia yang boleh memimpin. Tapi di situ juga berkaitan dengan pembangunan agak perlahan. Bukan dari perlahan. Saya buat undang-undang pembangunan antarabangsa. Ada banyak tempat di Sabah, bukan sahaja 3 yang nyatakan oleh media itu kawasan termiskin di Malaysia. Kajian kami pernah jumpa seorang orang asal di situ. Saya tak ingat dia apa keturunan dia, tapi dia orang asal lah. Kami jumpa sewaktu di Sandakan, dia mengatakan bahawa dia dibayar gaji RM10 untuk menebang pokok. Nyaris tak pingsan lah sebab macam RM10 sebulan. Dan kalau kita lihat banyak tempat yang tak ada bank dan orang yang tinggal di pedalaman ni terpaksa berjalan kaki hanya untuk mengeluarkan wang ATM. Pada saya sangat memalukan setelah Malaysia mencapai kemerdekaan sebegini lama dan mereka telah masuk ke persekutuan sejak 57 tahun yang lalu. Jadi pada saya salahnya di mana? Ya. Ini realitinya. Okey, baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil, Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Assalamualaikum, Encik Ridwan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Encik Ridwan. Ada soalan ke nak beri pendapat ke? Teruskan. Ya, ada soalan. Assalamualaikum kepada moderator dan ahli panel. Okey, soalan saya ini mengenai part integriti ya. Saya tarik hati dengan kata-kata Ketua Menteri Sabah. Pilihlah pemimpin yang berintegriti untuk membawa Sabah ke mercu kejayaan. Itu yang pertama. Kemudian keistimewaan Sabah. Apa keistimewaan Sabah sehingga Filipina dia ingin sering kali mengungkit hal Sabah dalam hal ini. Okey, itu yang kedua. Itu mengenai pengalaman Datuk Seri Panglima mantan Panglima Tentera bekas Panglima Medan Tentera Darat. Dia berlaku bekas Panglima. Apakah strategi Malaysia seandainya Malaysia diancam oleh Filipina, iaitu isu tentera Sabah yang kerap kali berulang kali dibangkitkan dalam media. Boleh Datuk Seri ulas dalam hal ini ya. Sekian masih minta ahli panel ulas dalam hal ini. Sekian masih wassalam. Ya, baiklah, terima kasih Encik Ridwan. Kita nak minta panel kita untuk terus menjawab ataupun kita nak rehat seketika sekarang ini. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk memberikan komen balas terhadap apa yang dipersoalkan oleh Encik Ridwan. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini menerusi program Ruang Bicara.
Ya, kembali bersama-sama saya Zina Nasir, hos anda untuk program Ruang Bicara. Waktu ini kita bincangkan tentang Sabah, negeri berdaulat, kita jaga kita bah. Okey, dan tadi kita ada terima pemanggil dari Pulau Pinang. Encik Ridwan ada bertanyakan beberapa soalan. Yang pertamanya berkaitan dengan integriti dan yang keduanya berkaitan dengan ancaman. Berkaitan dengan integriti, kita nak minta Dr. Salah boleh kupas sedikit, bagi komen ke apa ke yang berkaitan dengan integriti itu sendiri. Integriti ini subjektif. Dalam politik tak ada integriti. Dalam politik adalah tactics to win. Bermakna kita mengejar kuasa. Kuasa dalam tangan kita bererti kita mampu membuat apa yang kita mahu. Termasuk korupsi. Jadi itu yang berlaku di Sabah. Pada saya, kalau betul-betul kerajaan yang terdahulu ataupun sekarang atau bila-bila pun memimpin Sabah melihat masalah rakyat, arti pembangunan, keselamatan di Sabah tidaklah jadinya seperti hari ini. Kenapa tidak sekali nak pilihan raya baru? Saya seorang yang berintegriti, saya akan. Habis pilihan raya tak berintegriti kan? Jadi pada saya tak suka bila ahli politik cakap integriti, because pada saya I don't believe. Jadi parti politik tak pernah ada integriti for me. Dia macam mana nak mendapat kuasa dan kemudian mempergunakan kuasa. Jadi sangatlah sukar bila kita bercakap tentang integriti kepada ahli politik dan juga kepada sistem itu sendiri. Ya. Jadi pada saya secara dasarnya terpaksalah tidak, rakyat Sabah akan lihat macam saya katakan tadi, siapa yang dirasa yakin untuk mengembalikan kepercayaan dia supaya terus memimpin Sabah. Itu je yang kita boleh buat. Sebab kalau kita nak selak satu-satu, memang kita akan jumpa banyak masalah. Jadi pada saya begitulah. Okey, dan berkaitan dengan ancaman sesuai rasanya kalau Datuk Seri keselamatan yang apa ini ditanya oleh Cik Ridwan tu satu soalan yang baik dan memang ditanya oleh rakyat daripada dulu sampai sekarang. Kita ada sistem kita, ada cara kita bagaimana nak menangani atau nak menentukan keselamatan negara. Yang kita utamakan ialah keselamatan wilayah, keselamatan kawasan kita lah. Dan kedua ialah keselamatan masyarakat tu, keselamatan manusia tu. Itu memang kita penting. Jadi kita tumpu kepada tu dan kita baca apakah yang boleh mengancam wilayah tu. Apakah boleh mengancam atau boleh menggugat manusia itu, penduduk itu, yang seperti yang diutamakan, dan dari mana datang dia, dan kita baca apa yang boleh dibuat, kita kaji apa kelemahan dia, apa yang boleh kita buat untuk melemahkan atau menghindarkan dia daripada mengancam kita, dan kita lakukan tindakan-tindakan yang wajar lah untuk mematahkan atau menghindar dia, deter dia untuk datang ke sini. Now, jadi ini memerlukan satu, orang kata, pendekatan yang melibatkan tiga elemen tu, elemen darat tu, elemen laut, maritim dan juga elemen udara. Ini disatukan secara tersusun untuk memenuhi keperluan yang saya katakan tadi, untuk menghalang orang atau menghindar, dalam bahasa Inggeris deter dia nak datang. Kedua, kalau dia datang awak akan kena. Dan ketiga, kita nak perkukuhkan wilayah kita tu dan insan yang ada di situ. Jadi kita bukan melulu saja buat satu benda, satu perkara. Tidak, dia ada sebabnya, dia ada cara dia, dan ada pendekatan yang diperlukan. Kalau tidak, kita akan membuang segala sumber kita, resources kita. Kita akan pergi ke tempat yang tidak diperlukan, dan kita, orang kata, mungkin tak capai objektif. Ya, kos pun bukan sedikit kan, Datuk Seri? Kos pun bukan sedikit sebenarnya. Bukan. Kos dia besar. Ya. Besar sangat. Salah satu sebab kenapa kita hari itu kita sanggup menerima pendamaian ataupun surrender daripada Komunis Parti dulu. Sebab kita dah menanggung kos 40 tahun memerangi pengganas komunis. Kita kos tu bukan hanya dari segi kewangan, tapi dari segi peluang. Kawasan nak boleh buka, progres kita tak dapat buat. Kawasan-kawasan di apa kata di ada perintah berkurung atau di frozen satu tempat oleh sebab SB atau intelligence operation. Jadi ini sudah menutupkan peluang atau menghalang peluang kita untuk maju. Jadi ini yang kita lakukan. Dan saya katakan sebenarnya kita sangat berjaya. Kita sangat berjaya. Tapi sebab operation tentera atau polis dalam mempertahankan negara itu pada keseluruhannya rahsia. Ya, tak boleh nak dihebohkan. Nanti orang tahu pula strategi kita kan. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang orang yang tidak mengetahui, tidak memahami apa yang dia buat situ. Kadang-kadang
Macam dulu masa saya dalam memerangi pengganas komunis, kita terpaksa beroperasi di satu kawasan. Memang saya tahu tak ada orang di situ, tak ada musuh di situ. Jadi kadang-kadang kita tanya kenapa di sini? Oh, sebab menghalang musuh tu datang kemari supaya kita channel dia pergi tempat lain. Di situlah kita akan bunuh dia dengan oleh pasukan lain. Tak apalah saya mendaki gunung kat sini, duduk sini berbulan supaya dia jangan masuk ke kawasan. Jadi itu strategi, itu taktik dia. Bukan sahaja-sahaja, tapi ni nak minta ni komen sikit Datuk Seri, sebab baru-baru ni ada bekas menteri yang memperlekehkan tentang pasukan keselamatan. Jadi bagaimana bila dengar berkaitan dengan diperlekehkan? Saya kecewa lah bila dia mudah, mungkin dia faham atau mungkin dia tak faham, tetapi memperlekehkan tindakan kita dengan mengatakan apa yang dia buat, apa yang dia bunuh, Jadi kita tidak pandang begitu. Kita ada, seperti yang saya katakan, kita tidak ada buat sesuatu benda tanpa sebab. Ada sebab, ada tujuan dia. Kalau tidak, kita akan membuang sumber atau membuang resources. Jadi, saya lama dalam perkhidmatan dan saya ramaikan kawan saya lama bersama dengan saya. Berbagai-bagai operasi telah dilaksanakan. Tak ada nak kata nak dipuji, tak ada. Tapi saya bangga telah melakukan demi negara, demi rakyat. Jadi kita melakukan bukan mengharapkan apa-apa. Yang paling penting sekali, kita mengharapkan keselamatan, kestabilan dalam negara supaya saya tahu. Kami diingatkan selalu. Doktor pun selalu mengajar agaknya, kita kalau nak maju, kita mesti ada keselamatan. Jadi itu daripada dulu dah belajar. Jadi kita tentukan keselamatan, orang lain akan maju. Lepas tu orang yang dah maju tu nak pandang kita lebih kurang, tak apalah. Tapi jangan hina. Itu dah melampau. Jadi saya rasa itulah komen saya. Janganlah buat perkara macam tu. Datuk Seri dah berapa lama dalam... Saya berkhidmat dah lebih kurang 36 tahun. 36 tahun. Daripada tahun 65 dan bersara pada tahun 2001. Dah 20 tahun hampir bersara. Ya, okey, baiklah. Dan satu lagi perkara yang cukup hangat juga diperkatakan baru-baru ini berkaitan dengan isu tuntutan Filipina terhadap Sabah. Dan Perdana Menteri sendiri menegaskan kerajaan tak akan sesekali tunduk terhadap sebarang desakan luar yang cuba untuk mempertikaikan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Dr. Salah. Tak perlu ada apa-apa yang perlu kita layan. Saya katakan sangat mudah. Suruhanjaya Kobot telah pun mendapat peratusan yang mengatakan rakyat Sabah mahu. Kemudian kita adakan perjanjian Malaysia 9 Julai 1963 di London, didaftarkan pada 21 September 1970 di PBB. Kita telah melengkapkan Convention Montevideo 1931 sebagai sebuah negara. Tidak ada isu. Ya, mengapa setelah 57 tahun Sabah berada dalam Persekutuan Malaysia, tiba-tiba masih nak ada lagi benda ini? Saya masih ingat, kalau kita lihat sejarah dulu, Presiden Ferdinand Marcos memang di depan kerajaan Malaysia mengatakan kita tak mahu lagi sebut. Dia tidak kata gugur tuntutannya, sampai hari ini Sabah tidak pernah digugur tuntutannya oleh Filipina. Itu fakta. Dan mereka mengatakan bahawa mengapa mereka menuntut Filipina adalah kerana sejarah Kesultanan Sulu di situ. Ya. Semua negara pun akan sebut pasal sejarah. Tapi untuk membuktikan sejarah, mesti ada juga hitam putihnya. Menuntut hanya membabi buta pada saya itu hanyalah satu provokasi. Dan cuba membeli harga diplomatik yang telah dibina di antara Kuala Lumpur dan Manila. Jadi pada saya itu satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Cuma pada saya, clear ya, jelas bahawa apabila mereka membangkitkan semula pada ketika PRN ini berlaku, kemudian kita ada pula orang Sabah yang sebenarnya mempunyai dua kerakyatan, ya, ini adalah satu provokasi terhadap kedaulatan negara. Sebab juga dinyatakan supaya apa salahnya, wajar kalau diadakan runding dan sebagainya. Maaf, ini hak kita. Kedaulatan is sovereignty. Sovereignty berarti jurisdiction, bidang tempat, bidang kuasa, hak kita. Kita negara berdaulat, ya. Kita sudah 63 tahun merdeka. Saya sama sekali tidak percaya bahawa kita perlu berunding walau sepatah pun perkataan dengan Manila. Cukup sampai situ, titik. Kerana apa? Kerana kita tak perlu entertain dia. Kita telah pun mendapat pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan pada saya, Sekretari ataupun Ketua Luar Filipina membuat satu provokasi yang sangat dahsyat pada saya. Pada khidmat saya, tidak boleh sama sekali dia meminta Parlimen untuk meluluskan apabila pasport dicetak mesti dimasukkan Sabah dalam tersebut. Ia satu penghinaan pada negara berdaulat seperti Malaysia. Sebab kita nak masa, dan dia membangkitkan perkara ini ketika kita nak menyambut Hari Malaysia.
Saya selalu tertanya, ada akhbar banyak kali lah menanya kepada saya, kenapa doktor rasa kenapa mereka nak buat begitu? Apakah ada tangan di sebaliknya? Saya setuju dengan Datuk Seri tadi. Sabah ini banyak sekali provokasi di sekelilingnya. Dan negara ASEAN sendiri ada macam-macam perangainya. Perlu mematuhi dan memahami secara jelas orang kata politik ASEAN dan politik antarabangsa untuk melihat apakah gelodak-gelodak yang berlaku yang menyebabkan Filipina bangkit berkata demikian. Cuma satu saja, saya bersetuju dengan Menteri Luar, kita tidak akan sama sekali tunduk, tidak perlu ada perbincangan kerana kita adalah negara yang berdaulat, diiktiraf dan insya-Allah saya rasa kita kekallah begitu. Ya, cuma pada saya harus diingati jangan melebihi had diplomatik. Apabila kita mula nak letak pasport negara kita dengan bidang wilayah orang, kedaulatan orang, kita akan bantah. Pada saya percaya Kementerian Luar Negeri boleh melakukan dan tindakan yang sewajarnya akan diambil. Saya percaya itu. Saya pasti juga tindakan sedemikian diambil apabila melihat kepada keadaan situasi politik negara kita yang agak goyang sebelum ini kan, dan itu memberi peluang kepada mereka untuk cuba mencetuskan sesuatu yang tidak harmoni dalam negara kita. Saya percaya ya. Cuma saya katakan, saya tetap percaya bahawa kalau kita ada kajian strategi, semua negara ada di belakangnya tabir-tabir tertentu. Sama ada kita nak tunjuk atau tidak. Ya, itu Datuk kan Seri ya. Datuk Seri dah lama, saya pun mengajar tentera, so saya tahu. Jadi inilah isu dia sebenar. Kalau saya tambah sikit, kadang-kadang orang kita ni mudah sangat termakan dengan apa yang dibuat oleh mereka. Betul saya kata, kita fake complete dah. Kita tak ada apa-apa lagi dah. Jangan usik lah. Kita dah sah dah. Macam mana apa pun yang mereka buat, mereka tidak akan berjaya untuk nak mengambil balik. Kononnya nak menuntut balik Sabah. Tapi orang kita jangan, ini permainan politik untuk domestik politik dia. Bila dia ada sedikit apa dibawakan tu. Lepas tu senyap 4-5 tahun, lepas tu dibawa lagi sekali lagi. Dan seperti kata doktor tadi, yang dulu tak ada sangat tapi sekarang dah ada dah. Ada global politik juga sebab kuasa luar dah ada terlibat. Jadi mungkin ada ke situ juga untuk kebaikan dia. Orang kita rasa macam mungkin ada peluang juga situ, ada gunanya di situ. Tak ada, tak boleh. Jadi jangan kita termakanlah dengan permainan ni. Memang kita rasa marah, kita boleh beritahu, tapi jangan kita termakan dengan tu. It's not going to happen, tak boleh jadi. Dan saya pasti juga Dr. Salah cukup rapat dengan media, dengan orang politik dan sebagainya, banyak buat kajian dan sebagainya, pemerhatian juga kawan-kawan merata-rata tempat kan Dr. Salah. Sikap segelintir ahli politik yang sanggup memperjudikan maruah dan keselamatan negara demi survival politik, apa nak jadi? Kenapa mereka nak sangat macam tu? Apa yang mendorong mereka? Itulah saya kata tadi, mereka tak ada integriti. Bila aku cakap tentang politik, mana integritinya? Mereka memang tak ada integriti. Sebab orang politik ni duit. Duit, pengaruh, kuasa. Dengan kuasa boleh mengambil resources negeri. Itu sebab Sabah sampai sekarang tak maju. Kalaulah pemimpin berfikir ini rakyat saya, di mana baru hari ini saya dengar waktu memandu pulang ke rumah tadi petang tadi, dalam berita di radio mengatakan bahawa Perdana Menteri mohon kepada KPDN HCP untuk lihat kenapa harga di Sabah ni mahal. Sedangkan dah tahu pendapatan antara termiskin di Malaysia, kemudian masih lagi tidak boleh settle masalah itu, pada saya, di mana silapnya? Silapnya pada pemerintah. Pemerintah tidak peka, ataupun pemerintah hanya berfikir tentang parti politik mereka, ataupun hanya menjadikan di ibu kota ataupun di ibu kota sahaja tempat itu. Jadi yang di pendalaman ini bagaimana? Cuba lihat balik berapa banyak sekolah yang uzur di Sabah tak boleh digunakan. Kontroversi Viviana juga, semua dia Sabah. Kenapa begitu jadinya? Jadi saya katakan, berapa lama merdeka? 20 tahun? 63 tahun. Di mana hala tujunya? Bila kita cakap begini, nanti ramailah yang marah. Tapi hakikatnya, kena cakap. Sebab itulah realitinya. Saya satu masalah, saya dengan orang Malaysia boleh buat kajian. Orang Malaysia ni tak nak facing the reality. Dia selalu nak masuk dalam bawah kapet ke, bawah celah langsir ke. For me, ini masalah kita, negara kita. Macam Datuk Seri cakap tadi, jangan terpengaruh dengan orang. Orang ada agenda masing-masing. Anda yang memahami pengkajian politik dan juga antarabangsa, kita akan lihat sesuatu negara tidak akan membuat satu provokasi kepada sebuah negara lain tanpa ada kuasa besar di belakangnya. Jadi pada saya, mudah saja. Mengapa? Mengapa persoalannya? Okey, face the reality. Sekarang ini kita ada pemanggil. Okey, kita buat bertenang sebab kita ada pemanggil dari Sabah. Kabarnya Encik Muhammad Yazid Nur. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Muhammad Nur Yazid, teruskan. Ya. Terima kasih Sama-sama. kerana beri peluang pada saya untuk mengemukakan. Saya ada 2 soalan sebenarnya. Ya, baik. Dan mungkin 2 soalan dan 1 cadangan. Yang pertama sekali, soalan ini mungkin kedua-dualah kepada Prof. Salawati dan Datuk Seri Zaini. Yang pertama saya nak tanya, yang MA63 ni selalu disebut oleh ahli politik dan sejak akhir dalam pilihan raya ni pun selalu disebut, tapi saya tak nak pasti dalam MA63 ni bahagian mana yang belum lagi dipenuhi lah dalam perjanjian Malaysia. Itu selalu disebut MA63, tapi kita tak jelas bahagian mana yang tidak dipenuhi. Okey. Jadi saya perlu penjelasan lah. Itu. Yang kedua, saya nak menyentuh tentang tuntutan Filipina ke atas Sabah ni. Saya rasa ini mungkin penjelasan pandangan saya lah. Saya rasa selalu yang diungkitkan oleh Filipina itulah perjanjian 1878 over back and then ketika North British Borneo. Tapi saya rasa ramai orang tidak faham bahawa apa yang lebih penting lagi ialah Manila Conference 1898 dan kemudian perjanjian The Anglo-American 1930 dan juga perlembagaan Filipina yang dibentuk. Maksudnya Manila Conference 1898 dia telah ada garis sempadan bahawa di antara Amerika dan British itu jaraknya ialah 9 batu daripada pantai British Borneo. Dan kemudian perjanjian 1930 di antara Amerika dan British pun jelas bahawa sebelah sana Amerika, sebelah sini British. Dan apabila Filipina merdeka itu 1946 tu, dia dah ada. Dia merdeka tidak termasuk Sabah, cuma ke bahagian selatan saja sempadannya dengan jarak 9 batu daripada garis gigi pantai Borneo. Jadi saya rasa itu perlu dijelaskan dalam perbincangan kita kerana ramai awam agak keliru lah dengan ini. Saya rasa itu perlu dijelaskan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita akan dapatkan pandangan kejap lagi. Kita perlu berehat seketika. Kembali selepas ini menerusi program Ruang Bicara. Baiklah, kembali bersama-sama kami menerusi program Ruang Bicara. Kita bawakan perbincangan Sabah Negeri Berdaulat, kita jaga kita bah bersama-sama 2 orang tetamu kita, bekas Panglima Medan Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Zaini Muhammad Said, dan di sebelah saya Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, pensyarah Undang-Undang Antarabangsa dan Pengajian Strategik UKM. Tadi kita terima pemanggil dari Sabah, Muhammad Nur Yazid, ada bertanyakan tentang MA63. Bahagian mana, dia nak tahu bahagian mana yang belum lagi dipenuhi. Dr. Salah. Okey. Nak kata, macam saya kata, di dalam perjanjian Malaysia 1963 ni, dia ada menerbitkan 20 perkara memorandum. Yang ada 20 perkara lah macam taraf kerakyatan, kewarganegaraan. Ada satu benda yang kita takkan penuhi ataupun tidak boleh dipenuhi ialah hak untuk berpisah daripada persekutuan. Ya, jadi memang takkan dapat dipenuhi lah untuk dia berpisah tu, sebab itu dah ada dalam memorandum 20 perkara. Ya, dan pada saya sebenarnya isu yang tetap mendominasi Sabah daripada dulu hinggalah sekarang yang masih tak dapat dipenuhi adalah isu pembangunan. Isu pembangunan ini kalau kita lihat, dia termasuklah dari segi isu maknanya keuangan, pentadbiran dan juga orang kata dari segi pendidikan. Jadi itu yang membawa kepada Sabah dan keadaan pada hari ini. Dia sebenarnya nak kata ada ruang-ruang yang dipenuhi, tetapi bila pembangunan tidak setara dengan di Semenanjung, maka dia menjadi isu. Jadi tetaplah apa pun yang kita kata dekat mana dia tak memenuhi, akan keluar juga perkataan dari segi pembangunan. Jadi pada saya tetaplah juga pembangunan itu tidak memadai. Di bawah pembangunan, bukan tak ada pembangunan. Cuma tidak memadai lagi setara dengan umur merdekanya Malaysia. Itu saja. Itu saja, okey. Dan berkaitan dengan persoalan yang kedua tentang conference, sebab katanya ada banyak conference tapi tidak diperjelaskan. Okey, kita kena faham dalam banyak conference tersebut adakah ia mengikat? Mengikat di sini maksudnya? Macam antara 2 negara. Okay. Adakah kita membuat perjanjian multilateral ataupun bilateral antara dua-dua ni di antara kita dan Filipina? Ya? Adakah itu yang mengikat kita dengan dia?
tuntutan dia. Pada saya mudah. Selagi Filipina tidak orang kata withdraw tuntutannya ke atas Sabah, maka dia akan tetap berulang. Jadi walau bagaimanapun kita nak mengatakan kepada rakyat kita, ini ada conference days kat Manila ni semua, cuma pada saya benda tu tak penting. Yang paling penting ialah apabila Sabah masuk ke dalam Persekutuan Malaysia, mengapa tiada bantahan daripada negara lain? Kalau betul lah Sabah itu atau North Borneo itu diberi dari bawah dia, mengapa? Jadi pada saya, ini sebenarnya isu sejarah undang-undang antarabangsa, dia kena buat macam satu kelas. Jadi pada saya yang sebenarnya ialah kita perlu lihat secara holistik bahawa itu hanya sepihan-sepihan yang berlaku dalam perjalanan Filipina dan tuntutannya menuntut Sabah yang pada saya hanya akan berlaku setiap 5 tahun atau 6 tahun sekali. Selagi dia tidak menggugurkan tuntutannya, maka selagi itulah kita akan berhadapan dengan isu ini apabila dia rasa dia nak bangkitkan. Regardless apa jua conference yang kita pernah ada dengan mereka. Dan saya kata, mengikat atau tidak, kita kena tengok balik. Apakah ia mengikat kerajaan kita dan dia? Dan kalau dia mengikat, setakat mana dia mengikat? Jadi itu yang menjadi persoalan. Pada saya, sebab tidak mengikatlah maka mereka masih lagi bercakap benda yang sama. Kerana mereka tahu selagi tuntutan itu tidak digugurkan, mereka berhak untuk meminta. Dan kalau kita pula tidak bersetuju terhadap tuntutan tersebut, jadi tidak akan ada persetujuan untuk ke ICJ. Maka isu ini akan tetap berlarutan dan kita faham, semacam Datuk Seri kata, nanti ulanglah lagi. Jadi menyanyian yang sama, nada berbeza. Ya, okey. Mungkin di sini sedikit pencerahan pada Datuk Seri Zaini sendiri berkaitan dengan isu kedaulatan, keharmonian, keselamatan negara kita kan. Apa peranan rakyat Malaysia secara individu itu perlu mainkan peranan untuk sama-sama terus menjaga kedaulatan bukan sahaja di Sabah tapi negara Malaysia secara umumnya. Saya selalu mengatakan bahawa ini baik keselamatan, kedaulatan, apa saja keharmonian, tanggungjawab semua. Jadi setiap orang mesti memahami pertama apa dia yang dia maksudkan tentang kedaulatan, keselamatan tu, dan kedua melihat dan mengkaji, menetapkan tugas atau tanggungjawab masing-masing, apa yang dibuatkan. Jangan tunggu nak masuk jadi askar aja, tak. Jangan tunggu nak jadi seorang ahli politik, tidak. Sebagai rakyat biasa mengikut taraf kedudukan masing-masing, jadi kita tetapkan dari segi ini saya akan lakukan yang ini. Saya akan menjaga kebersihan, keselamatan kampung saya. Saya akan bersama dalam rukun tetangga sebagai contohnya kan. Saya akan ada jiran saya 3 orang yang bukan Melayu di sana. Saya akan merapati dengan dia. Jadi ini yang dikatakan tanggungjawab rakyat. Yang kita tidak. Kita kadang-kadang selalu nak mencari, nak menjadi seorang yang tinggi, yang seorang yang besar, seorang askar, seorang polis, baru dikatakan kita boleh melakukan apa yang patut kita lakukan sebagai seorang rakyat. Sebagai seorang individu, sebagai seorang rakyat, kita ada tanggungjawab dan tugas kita. Kita tahu sebenarnya apa tugas dan tanggungjawab kita itu. Adakah kita ada mempunyai azam dan kemahuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab? Itu persoalannya. Ya, okey. Dan juga kalau kita lihat dewasa kini, Dr. Salah, rakyat Malaysia tak kira umur berapa sekalipun, mereka cukup dekat dengan penggunaan teknologi, media sosial dan sebagainya. Apa saja isu yang dibangkitkan, pasti akan ada tangan-tangan para netizen yang mula menghentam, menjatuhkan hukum dan sebagainya. Mungkin ada sedikit pesanan untuk mereka ni, khususnya berkaitan dengan isu kedaulatan negeri dan juga kedaulatan negara. Pada saya, kalau kita ini merasakan bahawa inilah di mana bumi dipijak, langit dijunjung, kita tak akan menghina negara kita. Malah kita akan tetap berjuang di mana jua, walaupun berseorangan, untuk memastikan negara kita mendapat tempat sewajarnya. Biasanya Malaysia akan dihentam di arena antarabangsa. Sebab kita datang sikit, kita tak bawa 300-400 orang ke WTO, kita tak bawa beratus-ratus orang seperti US atau China atau negara partikul sebesar yang bawa orang Amerika. Jadi di situlah saya sebagai seorang ahli akademik, kadang-kadang berseorangan di pentas antarabangsa itu dalam suatu tertentu, terutama Laut Cina Selatan. Itu memang selalu ditembaklah di situ. Dan juga tentang isu keselamatan, bagaimana, kenapa Malaysia dia agak lemah. Saya ditanya pada last Februari di Jakarta, mereka mengatakan bahawa kenapa kerajaan Malaysia dilihat begitu sunyi, tak berani nak tembak kapal Cina. Saya seorang atas pentas di anniversary UNCLOS ke-25, saya seorang rakyat Malaysia dalam tu. Okey, bila ditembak dengan soalan sedemikian, apa yang doktor jawab? Saya cakap, cuba fikir, Vietnam tembak mati, Filipina bawa ke tribunal, China tak datang. Tapi kita di Malaysia, diplomatik kita dihargai oleh China. Satu peluru pun
pun tak keluar masa stand off. Satu peluru pun tak ada di antara kapal Cina dan kapal tentera laut ataupun FPNM kita. Apakah itu? Saya kata pengecut. Makna menang apabila keluar peluru. Makna pengecut bila peluru tak keluar. Akhirnya pada 20 Julai 2020 yang lalu, Kedutaan Besar China melalui bernama mengatakan, jatuh terus. Oh, terus. Jatuh. Semangat ni. Mengatakan bahawa hanya Malaysia saja yang saya akan berkompromi untuk berbincang mengenai Laut Cina Selatan. Jadi pada saya, tak apalah kalau orang kata Malaysia itu tidak buat apa-apa. Saya mengatakan bahawa every country have a tactics, every country have a strategy. And our strategy would not be telling to the whole world. Kita cuma mengatakan bahawa kita ada strategi sendiri menjamin keamanan dan kemakmuran Malaysia di laut, darat dan udara. Ya. I think boleh ingatkan jugalah bahawa kita dalam elemen kekuasaan ataupun kekuatan satu negara tu, sebenarnya tentera, polis dan ketenteraan tu adalah yang paling terakhir sekali. Yang pertama ialah diplomasi. Jadi itulah yang menentukan selamat tak selamat negara. Yang pertama. Yang lepas tu yang lain, industri, education, akhir sekali baru tentera. Jadi kalau nak tembak tu mana kamu tak memikirkan menggunakan yang lain. Pada kita, kita yang diplomasi yang pertama. Yang terakhir lah kalau bab nak serang ke apa ke. Kalau kita terpaksa guna tu mana kita dah hampir kalah dah. Mungkin kalah. Ya. Jadi mengapa mengambil risiko untuk kalah sedangkan kita boleh menang di peringkat atau di tahap diplomasi. Ini yang membuatkan kita berjaya dan dihargai di seluruh dunia sampai sekarang. Ya. Betul. Saya setuju. Dan saya rasa saya harus beri penghormatan dan terima kasih kepada para diplomat kita yang di belakang tabir hanya Allah sajalah yang tahu betapa teruknya mereka berhadapan dengan kuasa-kuasa besar tersebut. Tapi masa Datuk kata ada taktik kita tak boleh beritahu orang, ada taktik simpanlah sendiri, tapi yang pasti rakyat kita boleh tidur malam, ya, boleh tidur malam dan kami yang boleh membantu, yang tidak mengangkat senjata boleh membantu pasukan keselamatan untuk terus mempertahankan negara. Okey, baik. Dan cerita tentang taktik juga ni. Sebab kita dikabarkan berkaitan dengan Presiden PKR sedikit tentang politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa beliau mempunyai majoriti yang kukuh dan meyakinkan itu hampir 2/3 kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan. Adakah ini sengaja untuk mengganggu, gugat untuk PRN Sabah, membuatkan lebih lagi berlakunya satu situasi yang tak berapa nak best, menggunakan keyakinan dan sebagainya? Salah? Taktik lama. Taktik lama Taktik lama. Saya rasa budak-budak muda sekarang dan juga rakyat Malaysia ni dah tahu dah cerita ni. Dan saya rasa kita boleh menilai sendiri. Bukan saja netizen dengan jari-jarinya, ya, tetapi pada saya through the lens of eyes pun kita dah nampak. Kalau dia nak mengaku pun bukan kali pertama, dia mengaku dah 3 kali. Jadi pada saya tak apalah, mengakulah banyak mana dia nak buat pun. Cuma pada saya, adakah rakyat akan terpengaruh ataupun rakyat menganggapnya sebagai benda yang sangat serius? Dan saya nampak macam tu je lah, macam tak ada apa pun, macam okeylah hari ni saya ada majoriti, so what? Macam tu je lah. Jadi pada saya tak apa, memang itulah taktik ahli politik untuk memastikan kemenangan sebuah parti apabila adanya PRN. Saya bila berlaku benda tu saya teringat lagu yang anak saya belajar masa dia sekolah dekat luar negeri dulu lah, kata everything has its season, reason, everything has its time. Jadi maknanya ada sebabnya tu. Tapi dia sajalah yang tahu. Mungkin kita juga yang tahu. Ada sebabnya. Ada sebab tersendiri. Okey, kalau kita berbalik kepada apa yang akan berlangsungnya esok, iaitu PRN untuk Sabah sendiri, kan, satu tarikh yang cukup bermakna khususnya untuk rakyat Sabah itu sendiri. Apa yang boleh kita jangkakan, Dr. Salah? Macam saya katakan, saya tak berani nak buat sebab rakyat ni kita tak tahu apa dalam kepala dia, kan. Dan pada saya cuma mengharap tidak ada elemen rasuah lah, ya, untuk rakyat pergi keluar mengundi dan memilih mereka yang rasakan bagus. Dan kalau telah pun mendapat kemenangan, apa pun jua parti, lihatlah Sabah itu dengan rasa kemanusiaan. Lihatlah rakyatnya dengan rasa manusiawi. Bahawa kita perlu membantu rakyat Malaysia di Sabah untuk terus berdaya saing sama macam di seluruh Malaysia. Pada saya itu saja, sebab pembangunan pada saya menyingkirkan kemiskinan, memodernkan pemikiran, membawa kita kepada satu path yang mana kita boleh bergerak sebagai sebuah negara maju. Mungkin tidak sekarang tapi di masa akan datang. Datuk Seri sendiri Saya sedikit komen. mula bertapak, orang lain ada awal lebih awal, tapi saya mula bertapak di Sabah pada 1966. Saya nampak keadaan di situ. Pada relatifnya memang dia yang ketinggalan. Jauh ketinggalan dalam banyak segi, ekonomi, infrastruktur, kualiti hidup, banyak semua peluang, ya. Yang malangnya sampai sekarang hampir begitu secara relatifnya sama juga. Tak berubah.
Jadi ada silapnya. Siapa yang silap? Seperti kata Prof tadi, mungkin pemimpin. Jadi kita harus membuat sesuatu untuk menentung. Nah, salah satu perkara yang paling penting adalah memilih pemimpin dan pentadbiran yang baik, yang betul-betul berjiwa atau mementingkan rakyat. Jadi inilah yang dikehendaki dan mampu melakukan apa yang diperlukan. Mampu melakukan apa yang diperlukan. Jangan kita cakap popular saja, tetapi dia tidak mampu. Jadi ini yang saya harap daripada pengundi untuk memilih mereka yang betul-betul mampu untuk memajukan. Sebab Sabah dah ketinggalan begitu jauh daripada dulu hingga sekarang. Okey, mungkin Dr. Salah pesanan kepada para pengundi akan keluar mengundi esok. Undilah dengan bijaksana. Siapa jua yang kita pilih, saya lebih suka melihat individu itu bekerja untuk rakyat dan menjadi pemimpin yang faham bahawa kita dipilih jadi pemimpin untuk membawa suara rakyat di Dewan Parlimen maupun Dewan Undangan Negeri. Maka mintalah sebaiknya daripada Kerajaan Persekutuan peruntukan yang sememangnya diwujudkan untuk Sabah dan jangan makan duit tersebut, ya. Ringkas saja. Yes. Ringkas saja. Datuk Seri? Saya itulah samalah, saya harapkan pengundi memilih yang dengan cara betul, dengan bijak, baik, dan saya katakan bahawa sebab saya mengenali orang Sabah beroperasi di sana dan mempunyai anggota-anggota tentera daripada Sabah sampai ke akhir perkhidmatan saya. Mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka orang yang tahan lasak, mereka bijak dan berani, dan kalau dipimpin dan diberi ganjaran ataupun keperluan yang wajar dan diperlukan mereka boleh menjadikan bukan hanya negeri Sabah sebagai satu negara yang hebat, tetapi negeri yang hebat, tetapi negara Malaysia sekali. Ya, pastinya. Dan Doktor sendiri ada membuat kajian tentang Sabah, penduduk dan sebagainya. Saya buat kajian pembangunan dan kemiskinan di seluruh Malaysia. Jadi kita memang pergi ke semua tempat. Yang saya katakan tadi, kita jumpa kejadian-kejadian sedih lah, seperti yang saya sebut juga tadi, dalam perbualan tadi, yang tak jumpa dekat Semenanjung tapi jumpa di Sabah. Okey, baik, itu dia serba sedikit berkaitan dengan Sabah, negeri berdaulat. Kita jaga, kita bah untuk ruang bicara kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, pensyarah Undang-Undang Antarabangsa dan Pengajian Strategik UKM. Dan terima kasih juga kepada Lieutenant General Bersara Datuk Seri Zaini Muhammad Said, bekas Panglima Medan Tentera Darat, untuk program Ruang Bicara kali ini. Ada masa, ada ruang, kita nak jemput lagi. Saya suka dengan momentum yang dibawakan, cukup bersemangat, dan kita memberikan satu pencerahan kepada penonton kita, khususnya penonton Ruang Bicara di Bernama TV. Baiklah, saya Zainal Nasir, mewakili kru penerbitan untuk Ruang Bicara. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Buat apa ni? Jom tengok, aku nak tengok. Jom. Marilah kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Jangan lupa saksikan perkembangan terkini Pilihan Raya Umum DUN Sabah ke-16 bersama saya, Fazil Fuad. Bersama saya, Cedi, hos anda. Bersama saya, Syed Kawi Jirim. Juga tetamu-tetamu undangan di studio dan rakan-rakan penyampai tentunya melaporkan dari masa ke semasa. Yang sahih dan yang terkini akan kami bawakan untuk tetapan anda. Saksikan keputusan dan analisis Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah Hanya di Bernama TV. Dan kepada rakyat Sabah, jangan lupa turunlah mengundi untuk menunaikan tanggungjawab anda. Selamat mengundi.
Pertembungan 4 penjuru bagi kerusi Dun Karanaan. Adakah penyandang sejak 2004 mampu mempertahankan kedudukannya? Saksikan liputan harian Bernama TV sepanjang pilihan raya umum Dun Sabah kali ke-16. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi, anda penentunya.